Assalamualaikum dan selamat datang ke saluran ini. Untuk video kali ini kita akan membincangkan berkenaan kesepadanan subjek kata kerja atau di dalam bahasa Inggeris disebut sebagai subject-verb agreement. Kefahaman terhadap kesepadanan subjek kata kerja ini adalah begitu penting bagi memastikan ayat yang kita bina adalah betul dari segi pemilihan bentuk akhir perkataan kata kerja berdasarkan sama ada subjek itu berbentuk tunggal, iaitu singular, ataupun berbentuk majmuk, iaitu plural. Topik-topik untuk video kali ini adalah yang pertama, kita akan membincangkan serba ringkas mengenai ayat. Yang kedua, kita akan membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk kata kerja. Topik ini adalah sebagai ulang kaji kepada beberapa video yang telah lepas. Yang ketiga, kita akan membincangkan berkenaan kesepadanan subjek kata kerja. Yang keempat, kita akan mempelajari mengenai bentuk umum kata kerja. Topik yang keempat ini bolehlah dianggap sebagai pengenalan terhadap kata kerja, iaitu verb, dan keberlakuan, iaitu tense. Yang kelima, kita akan bincangkan bagi mengenali subjek dan objek di dalam ayat. Dan yang terakhir, iaitu yang keenam, kita akan kupas beberapa contoh penggunaan subjek dan objek di dalam ayat. Serba ringkas mengenai ayat. Yang pertama adalah jenis-jenis ayat berdasarkan fungsi, iaitu ayat pernyataan, ayat pertanyaan, ayat seruan, ayat arahan dan ayat bersyarat. Kita akan sentuh sedikit mengenai ayat-ayat ini di video pada masa hadapan. Kefahaman terhadap jenis-jenis ayat ini dapat membantu sewaktu kita belajar teknik membina ayat. Tetapi jika kita tidak dapat mengingati jenis-jenis ayat ini, ianya tidak akan menghalang kita dari menguasai nahu bahasa Inggeris. Yang kedua adalah jenis-jenis ayat berdasarkan struktur, iaitu ayat ringkas, ayat kompleks, ayat compound dan ayat compound kompleks. Kita akan sentuh mengenai ayat-ayat ini dengan agak mendalam di video-video pada masa hadapan. Kefahaman terhadap jenis-jenis ayat ini adalah penting dari segi dua aspek. Pertama, dapat membantu kita belajar teknik membina dan menggabungkan ayat. Kedua, dapat membantu kita mengenal pasti gandengan subjek dan kata kerja yang dipengaruhi oleh subjek tersebut. Ini kerana berbanding dengan ayat ringkas yang biasanya mempunyai satu gandengan subjek dan kata kerja dalam satu klausa, tiga ayat yang lain mungkin mempunyai lebih dari satu gandengan subjek dan kata kerja ataupun terdapat perkongsian gandengan subjek dan kata kerja di beberapa klausa yang lain. Contoh-contoh di dalam video ini akan menggunakan ayat ringkas, iaitu ayat yang ada satu klausa bebas atau dalam bahasa mudah, ayat yang mengandungi satu gandengan subjek dan kata kerja yang dipengaruhi oleh subjek tersebut. Yang ketiga, kita perlu mengetahui berkenaan ayat penuh ataupun ayat lengkap. Ayat penuh atau ayat lengkap boleh wujud dalam bentuk ayat ringkas, ayat kompleks, ayat compound dan ayat compound kompleks. Tetapi seperti yang disebutkan sebelum ini, untuk memudahkan perbincangan, di dalam video ini kita hanya akan gunakan ayat penuh atau ayat lengkap yang wujud dalam bentuk ayat ringkas. Definisi ayat penuh atau ayat lengkap adalah seperti di bawah, iaitu ayat yang mengandungi subjek, kata kerja atau objek serta menyampaikan maksud. Di sini tiada had dari jumlah perkataan sebelum satu-satu ayat itu dikira sebagai ayat penuh atau ayat lengkap. Ayat penuh atau ayat lengkap adalah berbeza dari ungkapan atau cogan kata atau frasa. Berikut adalah contoh ayat penuh atau ayat lengkap. Berhenti. Saya sayang kamu. Dia suka berlari di waktu pagi dan petang. Mereka biasanya merentas denai di bukit-bukit pada hujung minggu. Mari kita lihat ayat-ayat yang diberikan sebentar tadi dari segi definisi ayat penuh ataupun ayat lengkap. Untuk ayat yang pertama, perkataan berhenti adalah sejenis verb dan perkataan ini menyampaikan maksud, iaitu arahan supaya berhenti. Untuk ayat yang kedua, perkataan saya adalah sejenis noun dan merupakan subjek, manakala perkataan sayang adalah sejenis verb dan perkataan kamu adalah sejenis noun dan merupakan objek. Ayat ini juga menyampaikan maksud. Untuk ayat yang ketiga, perkataan dia adalah sejenis noun dan merupakan subjek, manakala perkataan suka adalah sejenis verb dan perkataan berlari adalah sejenis jiran dan merupakan objek. Ayat ini juga menyampaikan maksud. Dan untuk ayat yang keempat, perkataan mereka adalah sejenis noun dan merupakan subjek, manakala perkataan merentas denai adalah sejenis verb dan perkataan bukit-bukit adalah sejenis noun dan merupakan objek. Ayat ini juga menyampaikan maksud.
Mari kita teruskan dengan topik yang berikutnya, iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk kata kerja di dalam ayat. Topik ini adalah ulang kaji kepada beberapa video yang telah lepas. Seperti yang kita bincangkan sebelum ini, sesebuah kamus biasanya hanya menyenaraikan perkataan asas kata kerja ataupun paling tinggi sekadar mencadangkan bentuk simple past tense kepada perkataan kata kerja tersebut. Maka menjadi tugas kita untuk menentukan bentuk akhir perkataan kata kerja yang perlu diambil untuk digunakan di dalam ayat mengikut konteks ayat tersebut. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi bentuk akhir perkataan kata kerja. Yang pertama adalah faktor keberlakuan, iaitu tense. Yang kedua adalah faktor sama ada ayat tersebut adalah ayat aktif ataupun ayat pasif. Yang ketiga, faktor sama ada subjek yang berganding dengan kata kerja di dalam ayat tersebut adalah berbentuk tunggal, iaitu singular, ataupun berbentuk majmuk, iaitu plural. Dan yang keempat adalah faktor gabungan kata kerja dengan perkataan tertentu di dalam ayat, seperti perkataan may, could, did dan lain-lain. Mari kita lihat contoh bentuk akhir perkataan kata kerja clean seperti yang dibincangkan di dalam video nombor 6. Seperti biasa, kamus biasanya hanya menyenaraikan perkataan asas kata kerja iaitu perkataan clean. Faktor pertama yang mempengaruhi bentuk akhir perkataan kata kerja adalah keberlakuan, iaitu tense. Di sini saya hanya akan membincangkan dari segi present tense dan past tense. Sebelum itu, perbincangan ini tidak termasuk subjek yang melibatkan perkataan I, iaitu saya, ataupun perkataan you, iaitu anda. Seperti yang terpapar di skrin, present tense dan past tense mempunyai pecahan tense-nya yang tersendiri. Faktor kedua yang mempengaruhi bentuk akhir perkataan kata kerja adalah sama ada ayat tersebut adalah ayat aktif ataupun ayat pasif. Dan faktor ketiga yang mempengaruhi bentuk akhir perkataan kata kerja adalah sama ada subjek gandengan kepada kata kerja tersebut adalah berbentuk tunggal ataupun majmuk. Sebagai contoh, untuk simple present tense, jika ayatnya adalah ayat aktif, maka bentuk akhir perkataan kata kerja clean yang perlu dipilih adalah cleans dengan S di hujung jika subjek adalah berbentuk tunggal. Manakala clean tanpa S di hujung jika subjek adalah berbentuk majmuk. Manakala untuk simple present tense, jika ayatnya adalah ayat pasif, maka bentuk akhir perkataan kata kerja yang perlu dipilih adalah is clean jika subjek adalah berbentuk tunggal, manakala are clean jika subjek adalah berbentuk majmuk. Jika kita lihat pecahan keberlakuan yang ditanda dengan lambang bintang, iaitu simple past tense untuk ayat aktif dan past perfect tense untuk kedua-dua ayat aktif dan ayat pasif, kita akan dapati yang subjek tunggal atau majmuk akan menggunakan bentuk akhir perkataan kata kerja yang sama. Ini bermakna subjek tunggal atau majmuk tidak mempengaruhi bentuk akhir perkataan kata kerja bagi pecahan keberlakuan tersebut. Panduan umum sewaktu kita mempelajari kata kerja. Yang pertama, kata kerja wujud dalam dua bentuk. Bentuk kata kerja yang pertama terdiri daripada bentuk adalah ataupun ialah ataupun merupakan. Bentuk kata kerja yang kedua adalah bentuk tindakan. Hanya kata kerja bentuk tindakan boleh wujud dalam bentuk aktif atau pasif. Yang kedua, kebiasaannya hampir kesemua kata kerja bentuk tindakan boleh wujud dalam bentuk aktif. Yang ketiga, kadang-kadang ayat bentuk pasif memberi makna yang lebih sedap mengikut fokus penceritaan. Kita akan membincangkan aspek ini dengan lebih lanjut di dalam video-video berkaitan kata kerja dan latihan membina ayat. Dan yang keempat, bukan semua kata kerja boleh wujud dalam bentuk pasif. Selain itu, apa yang kita dapat simpulkan adalah faktor keberlakuan, iaitu tense, di dalam bahasa Melayu adalah lebih berbentuk tersirat atau di dalam bahasa Inggeris disebut sebagai implicit. Manakala dalam bahasa Inggeris adalah berbentuk tersurat ataupun di dalam bahasa Inggeris disebut sebagai explicit. Dalam bahasa Inggeris, bentuk ejaan kata kerja adalah berbeza bagi setiap pecahan keberlakuan. Topik yang berikutnya adalah berkenaan kesepadanan subjek kata kerja atau di dalam bahasa Inggeris disebut sebagai subject-verb agreement. Secara ringkasnya, kesepadanan subjek kata kerja adalah satu peraturan nahu bahasa Inggeris yang menentukan bentuk akhir perkataan kata kerja yang mesti diambil jika kata kerja tersebut digabungkan dengan subjek bergantung sama ada subjek yang tunggal ataupun majmuk.
Di dalam ayat terdapat gandengan subjek dan kata kerja yang dipengaruhi bentuk akhir oleh subjek. Di dalam ayat ringkas biasanya terdapat satu gandengan. Dalam gandengan tersebut, subjek boleh jadi berbentuk tunggal, iaitu singular, ataupun berbentuk majmuk, iaitu plural. Manakala kata kerja yang digunakan dalam ayat boleh jadi hanya satu, iaitu single verb, ataupun berganda, iaitu multiple verbs. Ingat, kata kerja tidak ada kuantiti, sama ada singular atau plural. Hanya subjek sahaja yang boleh wujud dalam bentuk singular atau plural. Apabila kita membaca atau membina ayat bahasa Inggeris, kita mesti mampu mengenal pasti yang mana subjek dan yang mana objek. Secara umumnya, subjek akan mempengaruhi bentuk akhir perkataan kata kerja. Mari kita lihat contoh-contoh ayat ini. Untuk ayat yang pertama, perkataan dia adalah sejenis noun dan merupakan satu subjek dan berbentuk singular, manakala terdapat single verb iaitu perkataan makan. Dalam ayat nombor 1 ini, terdapat satu gandengan subjek kata kerja yang melibatkan singular subjek dan single verb. Untuk ayat yang kedua pula, perkataan dia adalah sejenis noun dan merupakan satu subjek dan berbentuk singular, manakala terdapat multiple verbs iaitu perkataan makan dan minum. Dalam ayat nombor 2 ini, terdapat satu gandengan subjek dengan kata kerja yang melibatkan singular subjek dan multiple verbs. Dan untuk ayat yang ketiga pula, perkataan mereka adalah sejenis noun dan merupakan satu subjek dan berbentuk plural, manakala terdapat multiple verbs iaitu perkataan makan dan minum. Dalam ayat nombor 3 ini, terdapat satu gandengan subjek dengan kata kerja yang melibatkan plural subjek dan multiple verbs. Dan untuk kesemua ayat-ayat tersebut, jika ditulis di dalam bahasa Inggeris, subjek akan mempengaruhi bentuk akhir kata kerja, kecuali yang melibatkan pecahan keberlakuan yang tertentu seperti yang kita bincangkan sebelum ini yang ditanda dengan lambang bintang. Sekarang mari kita bincangkan dengan serba ringkas topik berkaitan bentuk umum kata kerja. Topik ini merupakan pengenalan kepada kata kerja, iaitu verb, dan keberlakuan, iaitu tense, yang kita akan sentuh dengan mendalam pada video-video akan datang. Bentuk umum akhir perkataan kata kerja berdasarkan pecahan keberlakuan, ayat aktif atau pasif, dan subjek yang tunggal atau majmuk, termasuk subjek yang terdiri dari perkataan I, iaitu saya, dan perkataan you, iaitu anda, adalah seperti yang tertera di skrin. Buat masa ini, saya akan paparkan hanya untuk pecahan keberlakuan kepada present tense dan past tense. Sebelum itu, sila ingat kembali apa yang dipelajari di kelas, iaitu terdapat dua kumpulan ejaan kata kerja. Kumpulan ejaan yang pertama adalah kata kerja sekata, iaitu regular verb, dan kumpulan yang kedua adalah kata kerja yang tak sekata, iaitu irregular verb. Kemudian, setiap kumpulan ejaan kata kerja tersebut ada bentuk ejaan tersendiri bagi bentuk asas, bentuk past simple dan bentuk past participle. Sebagai contoh, untuk perkataan kata kerja finish yang merupakan dari kumpulan ejaan kata kerja sekata, bentuk asas adalah finish, bentuk past simple adalah finish dengan ed di hujungnya, dan bentuk past participle juga adalah finish dengan ed di hujungnya. Tetapi untuk perkataan kata kerja drive yang merupakan dari kumpulan ejaan kata kerja tak sekata, bentuk asas adalah drive, bentuk past simple adalah drove, dan bentuk past participle adalah driven. Di sini saya ingin menambah satu lagi bentuk, iaitu bentuk jiran. Kadang-kadang juga disebut bentuk continuous. Anda boleh gunakan nama yang anda suka, tetapi dalam video-video di saluran ini saya akan menyebut dengan nama bentuk jiran. Secara umumnya, bentuk jiran ini adalah bentuk asas kata kerja yang dicantum dengan ing di hujungnya. Sebagai contoh, perkataan demokrasi adalah sejenis noun dan bentuk kata kerja bagi demokrasi adalah democratize. Maka bentuk jirannya adalah democratizing. Begitu juga perkataan normal adalah sejenis adjektif dan bentuk kata kerja bagi normal adalah perkataan normalize. Maka bentuk jirannya adalah normalizing. Oleh itu, sewaktu anda menggunakan kamus, sama ada kamus bercetak atau di laman sesawang, pastikan untuk setiap perkataan kata kerja yang diberikan oleh kamus, anda juga cuba untuk mendapatkan ejaan bagi keempat-empat bentuk di atas. Ini adalah penting kerana bentuk-bentuk ejaan di atas akan digunakan dengan kerap sewaktu memilih bentuk akhir perkataan kata kerja mengikut konteks ayat.
Mari kita teruskan perbincangan terhadap bentuk umum kata kerja. Seperti yang kita bincangkan, kata kerja wujud dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama terdiri daripada bentuk adalah, ialah atau merupakan, dan bentuk yang kedua adalah bentuk tindakan. Mari kita fokus dahulu kepada bentuk kata kerja yang pertama. Seterusnya, subjek pula boleh jadi berbentuk tunggal atau perkataan I, iaitu saya, atau berbentuk majmuk atau perkataan you, iaitu anda. Dan untuk simple present tense dan ayat aktif, bentuk kata kerja adalah seperti berikut. Untuk subjek yang tunggal, bentuk kata kerjanya adalah is. Untuk subjek I, bentuk kata kerjanya adalah am. Dan untuk subjek yang majmuk dan you, bentuk kata kerjanya adalah are. Jadi anda boleh lihat di dalam kotak yang paling atas, he atau she, is, I, am, they, are, you, are. Tetapi bentuk kata kerja ini tidak wujud untuk ayat pasif bagi simple present tense dan juga tidak wujud untuk present continuous tense. Untuk present perfect tense dan ayat aktif, bentuk kata kerja adalah seperti berikut. Untuk subjek yang tunggal, kata kerjanya adalah has been. Untuk subjek I, kata kerjanya adalah have been. Dan untuk subjek yang majmuk ataupun you, kata kerjanya adalah have been. Tetapi bentuk kata kerja ini tidak wujud untuk ayat pasif bagi present perfect tense. Dan untuk simple past tense dan ayat aktif, bentuk kata kerja adalah seperti berikut. Untuk subjek yang tunggal, bentuk kata kerjanya adalah was. Untuk subjek I, kata kerjanya adalah was. Dan untuk kata kerja majmuk ataupun you, kata kerjanya adalah were. Tetapi bentuk kata kerja ini tidak wujud untuk ayat pasif bagi simple past tense dan juga tidak wujud untuk past continuous tense. Untuk past perfect tense dan ayat aktif, bentuk kata kerja adalah seperti berikut. Untuk kesemua subjek, bentuknya adalah had been. Tetapi bentuk kata kerja ini tidak wujud untuk ayat pasif bagi past perfect tense. Mari kita fokus pula kepada bentuk kata kerja yang kedua, iaitu bentuk tindakan. Seperti biasa, subjek pula boleh jadi berbentuk tunggal atau perkataan I, iaitu saya, atau berbentuk majmuk atau perkataan you, iaitu anda. Untuk simple present tense dan ayat aktif, bentuk kata kerja adalah seperti berikut. Untuk subjek tunggal, bentuk kata kerjanya ada s atau es di hujung. Dan untuk subjek I, bentuk kata kerjanya adalah bentuk asas. Dan untuk subjek majmuk atau you, bentuk kata kerjanya juga adalah bentuk asas. Sila lihat contoh di dalam kotak yang diberikan di atas. Untuk simple present tense dan ayat pasif pula, bentuk kata kerja adalah seperti berikut. Untuk subjek tunggal, bentuk kata kerjanya adalah is yang digabungkan dengan past participle. Untuk subjek I, bentuk kata kerjanya adalah am digabungkan dengan past participle. Dan untuk subjek majmuk dan you, bentuk kata kerjanya adalah are yang digabungkan dengan past participle. Sila lihat contoh di dalam kotak yang di atas sekali. Di sini sila ingat bentuk past participle bergantung pada regular verb atau irregular verb. Untuk present continuous tense dan ayat aktif, bentuk kata kerja adalah seperti berikut. Untuk subjek tunggal, bentuk kata kerjanya adalah is yang digabungkan dengan bentuk jiran. Untuk subjek I, bentuk kata kerjanya adalah perkataan am yang digabungkan dengan bentuk jiran. Dan untuk subjek majmuk ataupun you, bentuk kata kerjanya adalah perkataan are yang digabungkan dengan bentuk jiran. Sila lihat contoh di dalam kotak yang paling atas sekali. Seterusnya, untuk present continuous tense dan ayat pasif, bentuk kata kerja adalah seperti berikut. Untuk subjek tunggal, bentuk kata kerjanya adalah perkataan is yang digabungkan dengan perkataan being yang digabungkan dengan bentuk past participle. Manakala untuk subjek I, bentuk kata kerjanya adalah perkataan am yang digabungkan dengan perkataan being yang digabungkan dengan perkataan past participle. Manakala untuk subjek majmuk dan you, bentuk kata kerjanya adalah perkataan are yang digabungkan dengan perkataan being dan digabungkan dengan perkataan past participle. Sila lihat contoh di dalam kotak yang paling atas. Untuk present perfect tense dan ayat aktif, bentuk kata kerja adalah seperti berikut. Untuk subjek tunggal, bentuk kata kerjanya adalah perkataan has yang digabungkan dengan bentuk past participle. Untuk subjek I, bentuk kata kerjanya adalah perkataan have yang digabungkan dengan bentuk past participle. Manakala untuk subjek majmuk ataupun you, bentuk kata kerjanya adalah perkataan have yang digabungkan dengan past participle. Sila lihat contoh di dalam kotak yang paling atas. Dan untuk present perfect tense dan ayat pasif, bentuk kata kerja adalah seperti berikut. Untuk subjek tunggal, bentuk kata kerjanya adalah perkataan has
yang digabungkan dengan perkataan been dan digabungkan dengan bentuk past participle. Untuk subjek I, bentuk kata kerjanya adalah perkataan have yang digabungkan dengan perkataan been dan digabungkan dengan bentuk past participle. Dan untuk subjek majmuk dan you, bentuk kata kerjanya adalah perkataan have yang digabungkan dengan perkataan been dan digabungkan dengan bentuk past participle. Sila lihat contoh di dalam kotak yang paling atas sekali. Begitulah seterusnya untuk pecahan keberlakuan kepada past tense. Di video-video yang akan datang yang berkaitan dengan kata kerja, kita akan mempelajari dua aspek di bawah. Yang pertama, situasi yang macam manakah untuk kita gunakan setiap pecahan keberlakuan. Yang kedua, apakah bentuk umum setiap pecahan keberlakuan tersebut di dalam ayat. Di samping itu, apabila kita mempelajari setiap pecahan tense, kita akan pelajari secara serentak kedua-dua ayat aktif dan ayat pasif secara berpasangan. Ini adalah untuk mengelakkan kekeliruan. Jika anda sudah menguasai kata kerja, secara tidak langsung ini bermakna anda sudah menguasai topik-topik berikut. Yang pertama, keberlakuan ataupun tense. Yang kedua, ayat aktif dan ayat pasif. Yang ketiga, berkenaan subjek, termasuk aspek ketunggalan, iaitu singularity, dan aspek kemajmukan, iaitu plurality. Yang keempat, gabungan kata kerja dengan perkataan-perkataan tertentu. Mengenali subjek dan objek. Mari kita ulang kaji berkenaan ayat aktif dan ayat pasif. Untuk ayat aktif, subjek melakukan tindakan bagi kata kerja. Contoh ayat pertama, dia makan nasi. Di sini subjek adalah perkataan dia, manakala objek adalah perkataan nasi. Contoh ayat yang kedua, mereka mengalihkan pohon yang tumbang. Di sini subjek adalah perkataan mereka, manakala objek adalah perkataan pohon. Untuk kedua-dua contoh ayat di atas, ayat aktif terbentuk dari kata kerja yang berbentuk aktif. Selain itu, subjek adalah tema penceritaan dalam ayat. Untuk ayat pasif pula, tindakan bagi kata kerja dilakukan ke atas subjek. Contoh ayat pertama, nasi dimakan oleh dia. Di sini subjek adalah perkataan nasi, manakala objek adalah perkataan dia. Contoh ayat yang kedua, pohon yang tumbang dialihkan oleh mereka. Di sini subjek adalah perkataan pohon, manakala objek adalah perkataan mereka. Untuk kedua-dua contoh ayat ini, ayat pasif terbentuk dari kata kerja yang berbentuk pasif. Subjek masih lagi tema, tetapi mungkin berbeza dengan subjek jika ayat tersebut berbentuk ayat aktif. Sekarang mari kita bincangkan apa itu subjek dan apa itu objek. Kebiasaannya, unsur-unsur berikut boleh menjadi subjek atau objek di dalam ayat. Yang pertama adalah kata nama, iaitu noun. Kes ini adalah yang paling kerap berlaku di dalam ayat. Oleh itu, video-video selepas ini akan memberi fokus kepada memahami dan mengenali noun di dalam ayat bahasa Inggeris. Yang kedua adalah kata nama khas. Kes ini juga agak kerap berlaku. Yang ketiga adalah kata nama perbuatan atau dalam bahasa Inggeris disebut sebagai verbal noun ataupun gerund. Yang keempat adalah ungkapan, cogang kata atau frasa. Di dalam ayat, keempat-empat unsur di atas boleh wujud sama ada sebagai subjek dan juga objek. Tetapi hanya sebagai subjek, unsur-unsur di atas akan mempengaruhi bentuk akhir perkataan kata kerja berdasarkan sama ada subjek itu tunggal atau majmuk. Seperti yang dibincangkan, faktor-faktor lain yang akan mempengaruhi bentuk akhir perkataan kata kerja adalah keberlakuan, iaitu tense, ayat aktif ataupun pasif dan gabungan dengan perkataan tertentu seperti could, do dan lain-lain. Sebelum itu, dalam ungkapan atau frasa boleh ada kata sifat, iaitu adjektif dan kata keterangan, iaitu adverb. Tetapi secara individu, jenis-jenis kata ini tidak boleh menjadi subjek ataupun objek. Sekarang mari kita lihat beberapa contoh subjek dan objek di dalam ayat. Untuk semua contoh-contoh ini, kita akan terus mengupas ayat dalam bahasa Inggeris. Contoh nombor 1. Ayat ini adalah ayat aktif. Perkataan he adalah sejenis noun dan merupakan subjek dan berbentuk singular. Subjek mempengaruhi bentuk verb.
Verb di sini adalah perkataan eats yang ada s di hujungnya kerana subjek adalah singular. Makna yang setara dalam bahasa Melayu kepada perkataan eats adalah makan. Manakala nasi lemak dan paratha pula adalah sejenis noun dan merupakan objek dan berbentuk plural, tetapi objek tidak mempengaruhi bentuk verb. Contoh nombor 2. Perkataan they adalah sejenis noun dan merupakan subjek dan berbentuk plural. Verb di sini adalah perkataan eat yang tiada s di hujungnya kerana subjek adalah berbentuk plural. Manakala nasi lemak adalah sejenis noun dan merupakan objek dan berbentuk singular. Contoh yang ketiga. Biasanya, ayat ini ditulis seperti di dalam kotak berwarna kuning dengan perkataan kata kerja are eaten dalam keadaan renggang dengan perkataan usually berada di tengah. Tetapi untuk memudahkan perbincangan, saya rapatkan perkataan kata kerja are eaten. Ayat ini adalah ayat pasif. Perkataan nasi lemak dan paratha adalah sejenis noun dan merupakan subjek dan berbentuk plural. Verb di sini adalah perkataan are eaten kerana subjek adalah plural dan berbentuk pasif. Makna yang setara dalam bahasa Melayu kepada perkataan kata kerja are eaten adalah dimakan. Manakala perkataan him adalah sejenis noun dan merupakan objek dan berbentuk singular. Contoh nombor 4. Perkataan nasi lemak adalah sejenis noun dan merupakan subjek dan berbentuk singular. Verb di sini adalah perkataan is eaten kerana subjek adalah singular dan ayat berbentuk pasif. Manakala perkataan them adalah sejenis noun dan merupakan objek dan berbentuk plural. Contoh nombor 5. Ayat ini adalah ayat aktif. Perkataan they adalah sejenis noun dan merupakan subjek dan berbentuk plural. Verb di sini adalah perkataan remove yang tiada s di hujungnya kerana subjek adalah berbentuk plural. Makna yang setara dalam bahasa Melayu kepada perkataan remove adalah mengalihkan. Manakala tree adalah sejenis noun dan merupakan objek dan berbentuk singular. Di sini perkataan fallen adalah sejenis adjektif dan tidak boleh berperanan sama ada sebagai subjek ataupun objek. Contoh nombor 6. Perkataan he adalah sejenis noun dan merupakan subjek dan berbentuk singular. Verb di sini adalah perkataan removes yang ada s di hujungnya kerana subjek adalah singular. Manakala perkataan trees adalah sejenis noun dan merupakan objek dan berbentuk plural. Contoh nombor 7. Ayat ini adalah ayat pasif. Perkataan tree adalah sejenis noun dan merupakan subjek dan berbentuk singular. Verb di sini adalah perkataan was removed kerana subjek adalah singular dan ayat berbentuk pasif. Makna yang setara dalam bahasa Melayu kepada perkataan was removed adalah telah dialihkan. Manakala perkataan them adalah sejenis noun dan merupakan objek dan berbentuk plural. Contoh nombor 8. Perkataan trees adalah sejenis noun dan merupakan subjek dan berbentuk plural. Verb di sini adalah perkataan were removed kerana subjek adalah plural dan ayat berbentuk pasif. Manakala perkataan him adalah sejenis noun dan merupakan objek dan berbentuk singular. Contoh nombor 9. Perkataan hiking dan cycling adalah sejenis gerund dan merupakan subjek dan berbentuk plural. Verb di sini adalah perkataan are kerana subjek adalah plural. Manakala perkataan activities adalah sejenis noun dan merupakan objek dan berbentuk plural. Contoh nombor 10. Perkataan Mulu National Park dan Lambir National Park adalah sejenis pronoun dan merupakan subjek dan berbentuk plural. Verb di sini adalah perkataan are kerana subjek adalah plural. Manakala perkataan Miri Sarawak adalah sejenis pronoun dan merupakan objek dan berbentuk singular. Contoh nombor 11. Cogan kata One Malaysia adalah sejenis pronoun dan merupakan subjek dan berbentuk singular. Verb di sini adalah perkataan is pioneered kerana subjek adalah singular dan ayat berbentuk pasif. Manakala Datuk Seri Najib Tun Razak adalah sejenis pronoun dan merupakan objek dan berbentuk singular. Contoh nombor 12. Cogan kata One Malaysia dan Malaysia Family adalah sejenis pronoun dan merupakan subjek dan berbentuk plural. Verb di sini adalah perkataan are pioneered kerana subjek adalah plural dan ayat berbentuk pasif. Manakala perkataan Datuk Seri Najib Tun Razak dan Datuk Seri Ismail Sabri adalah sejenis pronoun dan merupakan objek dan berbentuk plural. Contoh nombor 13. Untuk ayat bahasa Inggeris yang pertama, building statue using snow
dan fishing at lake of frozen surface adalah frasa, merupakan subjek dan berbentuk plural. Verb di sini adalah perkataan are kerana subjek adalah berbentuk plural. Manakala perkataan activities adalah sejenis noun, merupakan objek dan berbentuk singular. Untuk ayat bahasa Inggeris yang kedua pula, building snowman adalah frasa dan ice fishing adalah jiran. Kedua-duanya merupakan subjek dan berbentuk plural. Verb di sini adalah perkataan are kerana subjek adalah berbentuk plural. Manakala perkataan activities adalah sejenis noun dan merupakan objek dan berbentuk plural. Sebagai kesimpulan, dari contoh-contoh yang diberi, saya harap anda sudah mendapat gambaran yang jelas mengenai subjek dan objek di dalam ayat serta pengaruh subjek terhadap kata kerja mengikut konteks ayat tersebut. Untuk beberapa video selepas ini, kita akan memberi fokus kepada kata nama, iaitu noun, dan kata nama khas, iaitu pronoun, serta juga subjek. Selepas itu, kita akan mula beralih kepada kata kerja dan kita akan bincangkan satu persatu pecahan keberlakuan, iaitu tense, dari segi bila masa kita perlu menggunakan pecahan keberlakuan tersebut dan apakah bentuk umum kata kerja di dalam ayat bagi pecahan keberlakuan tersebut. Pada waktu itu, kita akan kembangkan lagi jadual bentuk umum kata kerja dengan memasukkan ke semua pecahan keberlakuan untuk future tense. Dan kita juga akan mula membuat latihan secara intensif. Jadi sila pastikan anda sudah mahir menggunakan kamus. Tujuan utama saluran ini adalah untuk membantu anda menguasai asas Nahu bahasa Inggeris. Maka akan sampai waktunya yang mana anda tidak perlu mengetahui setiap jenis kata ataupun parts of speech di dalam ayat asalkan anda mahir menggunakan jenis kata tersebut dengan betul, terutama yang melibatkan kata kerja. Akhir sekali, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.